pandemik. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, silakan Pada Kuching. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri. Saya memang faham mekanisme cross subsidization ini, tetapi bagi saya dalam zaman pandemik ini kerajaan haruslah lakukan lebih banyak, kerana bagi saya tidak adil kalau kita pass the cost kepada pengguna, terutamanya pada masa ini sekarang kita memang semua susah. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah kerajaan yang boleh dilakukan lebih banyak untuk membantu isu ini? Selain itu, satu isu yang sangat teruk sekarang adalah jadual penerbangan selalu bertukar-tukar. Kita beli tiket tu hari ini, lepas tu tukar retime to tomorrow, retime to the next day. Ini satu isu yang sangat penting dan sangat membebankan pengguna. Soalan yang terakhir, berzaman PH bawah Yang Berhormat Seremban, beliau telah berunding dengan syarikat penerbangan, ada tiket khas dengan harga yang khas pada musim perayaan. Saya rasa sekarang Deepavali nak tiba, Christmas, Tahun Baru, adakah kerajaan sekarang bercadang untuk berbincang dengan syarikat penerbangan untuk mewujudkan satu tiket harga khas untuk musim perayaan ini? Sekian, terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih. Ada 3 soalan dalam soalan tambahan tadi. Yang pertama tentang harga tinggi. Bagaimana intervensi oleh pihak kerajaan. Saya ingin mengatakan bahawa sejak 2006, kita membenarkan supaya syarikat akan menentukan berdasarkan kepada supply and demand. Itu pertama. Kita tidak regulate dari segi tambang. Sebab tu setakat apa rendah sekalipun kita tidak campur tangan. Dan sebab tu sebelum pandemik berlakunya saingan yang hebat. Akhirnya kesemua syarikat penerbangan itu tak untung. Tidak apa, kerana yang penting ialah mereka saing dan dalam satu free market mereka boleh buat. Tapi dalam keadaan pandemik, apa yang berlaku ialah kekerapan penerbangan. Berkurangan secara mendadak. Itu yang menyebabkan sekatan, banyak sekatan yang telah dibuat. Saya bagi contoh, apabila Kerajaan Negeri Sarawak bercadang untuk mengurangkan ataupun menambah kekerapan daripada 22 kepada 87, tetapi syarikat penerbangan tak sanggup dapat 87. Kerana salah satu syarat yang dihaskan oleh Kerajaan Negeri ialah perlu ada satu separation di mana perasingan yang memberi buffer pada mereka untuk menguruskan penumpang. Tapi dari segi penjadualan, ia tak boleh dilakukan oleh syarikat penerbangan. Sebab itu daripada 87 hanya 50. Tetapi keputusan terakhir, mulai 1 November, perkara ini telah kita mansuhkan. Dengan cara ini, kita berharap ianya dapat pulih kepada keadaan sedia kala dan kita boleh menambah bekalan dan juga dari segi permintaan akan meningkat. Dan dengan cara inilah, barulah kita dapat rendahkan kos tambang yang begitu tinggi sekali. Kemudian dari segi jadual yang bertukar-tukar. Oleh kerana frekuensi sekarang tidak banyak. Tetapi apabila frekuensi sudah bertambah, konektiviti antara satu tempat ke satu tempat lain, ianya tidak terjejas dan sekatan separation iaitu 90 minit itu tidak lagi diberkuat kuasa, maka perkara ini dapat kita uruskan. Dan apa yang telah disarankan oleh Yang Berhormat, di mana pada zaman PH diminta supaya syarikat penerbangan, kita boleh merayu kepada syarikat penerbangan untuk membuat demikian. Seperti mana yang saya katakan, berdasarkan kepada keputusan Kabinet 2006, kita tidak lagi membuat intervensi tentang harga. Dan kita boleh galakkan mereka mengadakan atau bersimpati dalam keadaan perayaan mereka sepatutnya memberi sebagai tanggungjawab sosial mereka. Dan itu boleh kita teruskan. Tetapi terpulang kepada keputusan yang akan dibuat oleh syarikat penerbangan yang rata-rata menghadapi kerugian besar disebabkan oleh pandemik. Terima kasih. Terima kasih, Ya Berhormat Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Papa. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya juga berkenaan dengan penerbangan. Memang betul apa yang dikatakan oleh Bandar Kuching. Harga tiket penerbangan tidak menentu untuk sektor Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur. Bayangkan, kelas ekonomi hingga mencacah 1,599, di mana pada keseluruhannya apa yang kita telah lalui, saya memang berulang kali daripada Sabah ke Semenanjung, selalu saya menampak dalam lingkungan 300 hingga ke 500. Tetapi ada kalanya sehingga 1,599 untuk kelas biasa, kelas ekonomi. Jadi saya merayu kepada kerajaan supaya campur tangan dalam perkara ini. Kalau boleh kita set berapakah harga
ceiling yang harus dikenakan kepada penumpang-penumpang, kerana kebanyakannya penumpang-penumpang kelas ekonomi ini adalah orang biasa yang tidak berkemampuan. Lainlah kalau orang yang selalu mengikuti ikut kepada kelas pertama ataupun kelas bisnes, itu lain ceritanya. Tapi yang paling penting ialah untuk kelas ekonomi, kalau boleh kerajaan harus set berapa harga ceiling yang harus dikenakan kepada setiap penumpang. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Papa atas soalan tadi. Memang kita prihatin tentang apa yang berlaku dalam ketika kita berdepan dengan pandemik. Dan apa yang telah dilakukan oleh pihak MAFCOM sebagai pihak berkuasa, kita memantau. Dan sebab itulah kita telah membuat satu pemerhatian pada 27 Oktober untuk berkuat kuasa daripada 1 November oleh kerana kita masuk ke fasa baru dan banyak sekatan telah kita keluarkan. Yang penting ialah kita nak menambah frekuensi. Kalau dengan menambah frekuensi itu, saya yakin dari segi harga tambang, dari segi permintaan, ianya dapat disumbangkan kerana bekalan dan permintaan itu dapat kita sembangkan. Saya bersimpati dan juga melihat keadaan ini dan kita sentiasa meminta MAFCOM yang merupakan satu badan bebas memantau. Kalaulah syarikat penerbangan mereka mengenakan bayaran yang terlalu tinggi tanpa sebab ataupun justifikasi, maka tindakan boleh diambil terhadap mereka. Tetapi untuk kerajaan menetapkan harga ceiling, seperti mana yang saya katakan, keputusan Kabinet ialah kita tidak regulate tentang tambang. Kemana paras mereka nak turunkan itu tidak menjadi masalah sebagai satu saingan antara syarikat penerbangan. Tetapi dalam keadaan di mana berdepan dengan pandemik, kita juga berharap kerana ada sokongan daripada kerajaan mereka berdepan dengan pandemik, maka dalam keadaan ini kita akan pastikan MAFCOM menjalankan pemantauan dan kita nak meningkatkan dari segi frekuensi dan akhirnya ianya tidaklah membebankan rakyat yang menaiki pesawat, yang menaiki penerbangan ini. Sekian, terima kasih.